Masalah kemiskinan sekarang ini, Saya Anwar bin Ibrahim dengan sesungguhnya bersumpah bahwa saya tidak akan memberitahu penghinaan kuasa kepada mana-mana pemimpin dalam parti. Saya Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Petang Ahad ini kita kembali live bersama saya sekali lagi. Saya jarang live petang-petang lewat ni. Selalu petang ni saya kerja kat luar, manaskan badan apa, tapi ada berita panas petang ini. Panas. Perkara yang kita tak jangka. Apalagi kita terus pergi ke berita terkini pemilihan Parti Amanah. Keputusan sudah keluar. Memang tak disangka apa yang kita tunggu, apa yang ramai harapkan tidak berlaku. Dan saya percaya akan berlaku perubahan besar dalam Parti Amanah selepas ini dengan keputusan yang dikeluarkan, yang dipilih oleh ahli-ahli amanah petang tadi. Okey, jom kita terus tengok apa berita panas hari ini. Okey. Okey ya. Ini berita yang baru saja diterima untuk semua orang mengenai pemilihan Parti Amanah hujung minggu ini, okey? Dr. Zulkifli meraih undi tertinggi pemilihan jawatan kuasa pimpinan amanah. Okey, kita terus. Menteri Kesihatan Zulkifli meraih undi tertinggi dalam pemilihan jawatan kuasa amanah hari ini. Di mana kedudukan Mat Sabu. Mat Sabu berada di kedudukan ke-8. Presiden Amanah berada di kedudukan ke-8. Bayangkan. Apa sudah jadi? Apa yang wakilan Amanah mahukan untuk Parti Amanah? Okey, di tempat kedua dimenangi oleh Khalid Samad, bekas Menteri Wilayah Persekutuan yang juga Ketua Komunikasi Amanah mendapat 899 undi, berada di kedudukan kedua. So kita tahu pemilihan amanah tidak melibatkan undi untuk 5 jawatan tertinggi. Dia melibatkan pemilihan 27 ahli jawatan kuasa pimpinan nasional. Dan jawatan kuasa inilah yang akan menentukan siapa yang akan dilantik ke jawatan tertinggi tersebut. So, okey, antara ahli jawatan kuasa yang terkeluar dalam pemilihan kali ini ialah Mazlan Aliman orang Felda ni dan pengerusi Amanah Johor. Pun kalah ahli parlimen mana ni kat Johor ni, Aminul Huda Hassan juga tewas. Okey, berikut adalah 27 ahli jawatan kuasa yang terpilih. Nampak di tempat pertama Zulkifli Ahmad 900, Khalid Samad 899, Azli Yusof, Mujahid Yusof Rawa yang dikatakan mencabar mahu mengambil alih presiden berada di kedudukan keberapa? Keempat. Mahfuz Omar di kedudukan kelima. Suhaizan Kayat, ahli parlimen yang Fulai yang baru menang baru ini, berada di kedudukan ke-6. Adli Zahari, bekas Ketua Menteri Melaka, berada di kedudukan ke-7. Mat Sabu berada di kedudukan ke-8, hanya mendapat 613 undi. Dr. Siti Mariah berada di kedudukan 9.
Raja Kamarul Bahrain, orang Terengganu ni, di kedudukan ke-10. Dr. Hatta Ramli di kedudukan ke-11, 549. Faiz Fazil di kedudukan 12. Sani Hamzan, ahli parlimen ulangan ni, 13. Amfaal Sari, ini adun Templar tempat saya ni, yang menang baru ni mengalahkan calon PAS. Berada di kedudukan 14. Tak apalah. Izham Hasil 15. Ismail Saleh, orang Kedah ni. Di kedudukan terusnya Mat Zaki Yusof. Lahirul Latigu, tak kenal. Tarmizi Ramli, Asmuni Awi, Muhammad Niza Jamaluddin, orang Perak ni. 442. Rizwan Abu Bakar, ini Ustaz Rizwan yang dulu popular dengan doa semasa pemilihan 2015. Orang Kedah ni, orang kuat Mak Sabu ni. 425. Sofi Wahab, Wani Ahmad, Wan Ibrahim di kedudukan 25. Muhaimin Sulang ke-26 dan Awang Kerdi Abang Masagus, orang Sabah kot, di kedudukan yang ke-27. So, apa yang boleh kita berkatakan? Entahlah. So, mereka-mereka inilah 27 orang bersama dengan 3 orang ketua pemuda, ketua wanita, saya lupa seorang lagi. So, 30 orang inilah yang akan bersidang, tak tahu bila malam ni kah, yang akan memilih kedudukan 5 jawatan tertinggi. Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Sebelum ini, Presiden Ahmad Sabu, kemudiannya Allahyarham Salahuddin, Timbalan Presiden, lepas tu 3 orang naib Presiden, Yusof Rawa, saya pun lupa siapa. Saya tak dapat terima. So, mereka-mereka inilah yang akan memilih kepimpinan baru. So, selalunya dari segi moral, bagi saya, Mat Sabu tewas. Mat Sabu tewas. Kita tahu Dr. Zulkifli ni, beliau telah kembali dilantik menjadi Menteri Pendidikan, dan kita tahu dari segi kejayaan beliau dalam kerajaan bagaimana sumbangan beliau dalam sebagai Menteri Kesihatan sebelum ini dan kembali dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Adakah siapa, menjadi persoalan, siapa yang akan dilantik menjadi Presiden amanah? Adakah melalui kedudukan tertinggi ini Dr. Zulkifli, Khalid Samad yang tewas di Parlimen Titi Wangsa ni kepada Johari itu, Timbalan Menteri Kewangan sebelum ni So, adakah Mujahid berada di kedudukan ke-6 tadi, ke-6? Tapi bila kita lihat kedudukan Mat Sabu di kedudukan ke-8, saya rasa dari segi moral untuk nak melantik Mat Sabu kembali sebagai Presiden amanah akan menjadi persoalan besar. Maksud dia, beliau tidak mendapat sokongan padu daripada perwakilan amanah untuk kembali menerajui Parti Amanah. Kita tahu Parti Amanah baru saja ditubuhkan 2015 selepas berlaku perpecahan besar dalam kepimpinan PAS, dan Mat Sabu bersama dengan geng-geng kononnya dipanggil Jebon ataupun golongan profesional ni. Inilah yang kita tengok ni lah. Mujahid lah, Khalid lah, Hatta lah, segala macam mereka ni. Tak Awang lah, apa semua. Ditendang keluar secara moralnya. Dan mereka menubuhkan amanah. So, sudah 2 penggal, 6 tahun Mat Sabu menjadi Presiden, dan ini cubaan kali terakhir untuk beliau memegang jawatan Presiden, sebab dalam perlembagaan amanah setiap orang hanya boleh memegang apa-apa jawatan sebanyak 3 penggal. So ini penggal 24 2026.
So dengan keputusan yang agak tidak memihak kepada Mat Sabu, saya rasa untuk beliau dilantik menjadi presiden adalah satu banyak persoalan akan menjadi perbincangan, dan saya rasa bagi saya lah, saya yakin dengan keputusan ini ya, dengan keputusan ini, okey, saya rasa dengan keputusan ini tidak mudah untuk ahli-ahli amanah, pimpin-pimpin amanah 30 orang ini akan mengangkat Mat Sabu menjadi presiden. Kita ulang sekali lagi yang baru datang, okey. Kita tengok keputusan pemilihan Parti Amanah yang baru selesai tadi pukul 5 lebih tadi 5.30. Okey, Dr. Zulkifli mendapat undian tertinggi dengan 900 undi. Dikatakan lebih 1,000 perwakilan mewakili cawangan-cawangan bahagian seluruh Malaysia datang ke convention kali ini untuk membuat pilihan. Di tempat kedua, Khalid Samad yang meraih 899 undi dan Mat Sabu berada di kedudukan ke-8 dengan 613 undi. Nampak Mujahid yang sebelum ini berjaya mahu menjadi Presiden Amanah berada di kedudukan ke-6. Ke-6 juga rasanya peluang beliau untuk diangkat agak kemungkinan besar beliau akan terlepas. Impian beliau saya rasa akan berkubur untuk sementara waktu. Dan antara yang lain kita tengok ni pengurusi amanah Johor, ahli parlimen, saya pun tak tahu, Hamidul Huda Hassan juga terkeluar terus. Hebat Dan di Johor orang baru ni Suhaizan Kayat yang menang di kerusi Pulai, tempat Allahyarham Salahuddin, dia berada di kedudukan ke-6. Adli Syari presiden berada di kedudukan ke-7 dan bekas presiden berada di kedudukan ke-8. Mahfuz juga berada di kedudukan ke-6. Kelima. Mahfuz berada di kedudukan ke-5. So Siti Mariah dan yang lain, Hatta Ramli, Sani Hamzah di kedudukan ke-11. Ampaal ini Adun Templar saya cakap tadi. Ismail Saleh, orang yang amanah kat Kedah ni, pengurusi amanah Kedah saya berada di kedudukan 16. Siapa lagi? Ridwan, Wan Anan dan Muhaimin Selaman. Itulah keputusan terkini pemilihan Parti Amanah yang baru saja selesai petang ini. So, apa yang kita boleh perkatakan? So, entahlah apa, kita tak pasti apa sebab yang kita nak kata kenapa Mat Sabu tidak mendapat sokongan padu. Apa sebab dia gagal? Kalau tonton tengok macam mana video saya, TikTok saya masih personally, walaupun saya bukan ahli parti, bukan saya nak puja dia, tapi Mat Sabu kita tahu orang besar dalam Pakatan Harapan. Okey, sumbangan beliau even sebelum kepada PAS dulu sangat besar. So beliau berada dalam Pakatan Harapan antara 3 orang tunjang dalam Pakatan Harapan. Kita tengok kesungguhan beliau bekerja keras, berkempen di semata tempat di PRN dalam memenangi Pakatan Harapan ni. So yang lain-lain tu okey, kita nampak mereka juga berkempen. Betul-betul dia boleh tahan. Mujahid Khalid Samad tu lebih sibuk dengan berada di media sosial. Wow, saya pun lupa nak tengok apa punya komen. Alamak, minta maaf. Okey, saya ni excited sangat. Ya. Apapun, terima kasih, selamat datang muncul bersama saya pada kali ini. Petang ini, dekat 780 orang.
So itulah mencari jannah. Adnan, ada Halimi, Jamal. Selamat datang semua. Zul, Zul, Siva Nazan. Aku tak mahu, aku tak dapat baca apa banyak komen. Izan Khalil Azizin, Rimau Sumatera, lama tak nampak Rimau. Swedish Engineering, Swedish Engineering pada waiting struggle Mr. Ali Romli, terima kasih. Azizan apa? Wow, banyak Uncle Sam Pisang, selamat petang semua. Azizan balik. Ampun ni, jangan nak cerita. Ya, awal King Robert sama ada keputusan tergempak ni petang ni kita muncul awal Nur Suzana Kamarudin, okey, selamat datang. Nur Hana Parada, dia syok lah. Tak ingat Nur Hana antara orang happy lah kot. Dia siapa menang pun dia tak happy-nya, tak apalah. Dia bukan geng Pakatan Harapan. Dia entahlah siapa geng Walaun ke tak akut lah. Saudara, salam semua, Johari, Rozim, Uncle Sampai, minta maaf. Rohana, whatever the cost, tak ada boleh ikuti. Entahlah, mungkin kempen si Rohana ni duk kata kuli di AP lah, apa benda lah. Entahlah, tak aku lah. Naim ada, brother. Haji Naim ada. Al-Alba Megat Had Ayub ada petang ni. Dojo Ali Jawatang. Tapi itulah, belum lagi, betul. Dah lantik masalah untuk melantik. Entah, segala kemungkinan tu masih ada. Tak kata definite, belum tentu Mak Sabu akan diketepikan, akan tak Mamin. Tapi dari segi kedudukan, dari segi jumlah undi yang Mak Sabu terima, itu menjadi persoalan. Berada di kedudukan ke-8. Ke-8. Ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan satu kedudukan yang terbaik kepada seorang presiden amanah. Kalau dari segi teori politik bermaksud berlaku ketidaksenangan ke protes lah, ataupun ada kem-kem, ataupun ada perancangan sulit dalam pimpinan sedia ada sebelum ini untuk nak menumbangkan beliau. Entahlah. So itulah Irwan, Superman Elman ada apa lagi? Ratusan juta dia tak tahu untuk gulingkan ke mana ni. Wow, itu satu hal lah. Itu pun satu hal sekarang ni sibuk pasal nak tumbangkan PMX tu pun satu hal. Entahlah, itu pun kita kata memang makin terdesak sampai tak sabar nak tunggu awal tahun. Sudah ada duit berjuta-juta, entahlah duit banyak Datuk kot, tak tahu siapa ni. Nak tumbang tak sempat nak keluar duit. Kita tengok. Root entahlah, bangunan kena sita itu pun satu hal. Okey Salina Bahrom pun ada Isyad pun ada. Terima kasih Salina. Okey jap bayar hutang lanjut pada merah berhabis. Okey ramai juga Had Ayub tak apa bang. Ya nanti jawatan undi pula rasanya jadikan siapa presiden. Kita tengoklah. Tak tahulah. Mujahid saya rasa pun Naim untuk ahli melantik Mujahid saya rasa tak kemungkinan. Kalau daripada keputusan undian ni saya percayalah kemungkinan besar kalau tidak dilantik Mak Sabu, Dr. Zul akan menerjui amanah. Okey, dia akan menerjui amanah. Dan saya rasa Mak Sabu tidak akan diletak yang bawah untuk nak meletak dia sebagai timbalan ke naib. Dalam politik bila you dah sampai paling tinggi you tak, walaupun boleh tapi nak meletakkan dalam kedudukan yang lebih bawah, bukan itu politik lah. Kemungkinan ada sudah dikatakan kabar-kabar bahawa beliau akan dilantik sebagai penasihat jawatan khas amanah. Entahlah, kita bukan lantak lah, tapi whatever happen, kun fayakun ikin tak ada ni dia. So, Dr. Zul dia, kemungkinan besar lah kalau kita lihat daripada pattern pemilihan undi yang diberikan kepada Dr. Zul ni. Ya, tapi dalam politik macam itulah, turun naik siapa-siapa saja. Dia tak ada memeranjatkan. Tapi itulah, kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok kempen Mak Sabu ni, dia tak berkempen. Tapi orang-orang yang bawah tu, kita dengar mereka hebat berkempen. Itu Dr. Zul, new slave. New slave lah. Aduh, tak apalah.
Newsletter DAP tak habis-habis orang yang tak ada keyakinan diri ya. Macam mana? Apa puan Stone Cold, Syarul Haidi, oi, banyak lagi ya. Okey ya. Okey. Cuma untuk petang ini, 800 orang. So, apa dah tahu saya ulanglah secara ringkas yang baru datang ni ya. Okey. Sekejap kita tonton kali lagi sebab ni saya nak tonton ada video bagaimana mereka ni berkempen mengenai kedudukan Mat Sabu ni. Saya ada video apa yang diperkatakan oleh Khalid Samad, orang yang mendapat kedudukan kedua tadi tertinggi. Dia ada berkempen dalam satu temu bual. Apa pun kita tengok sekali lagi ya. Kita tengok sekali lagi. Mana dia? Sekejap untuk yang baru datang secara ringkas okey, ni sekali lagi yang baru datang. Okey, ni keputusan terkini pemilihan Parti Amanah yang selesai petang tadi. Dr. Zulkifli mendapat undian tertinggi 900 undi daripada 1,000 pun dikatakan lebih 1,000 perwakilan datang buat undi. Di tempat kedua Khalid Samad, tempat ke-8 baru Mat Sabu 613 undi. So seterusnya Zulkifli Ahmad, Khalid Samad, Adli Yusof, Mujahid Yusof di tempat ke-4, Mahfuz tempat ke-5, Suhaizat Kayat ahli Parlimen Pulai di tempat bekas inilah mewakili Parlimen Pulai, tempat Sadruddin Ayub di tempat ke-6, Adli Zahari naik presiden sebelum ni, ahli Parlimen Melaka ni bekas Ketua Menteri tempat ke-7 dan Mat Sabu di kedudukan ke-8. Siapa lagi? Sani Hamzah di kedudukan berapa? 8, 10, 12, 13, 14. Itu Mai Saleh, siapa lagi ini yang lain-lain So 27 orang inilah yang akan bermesyuarat bagi memilih 5 kedudukan tertinggi Parti Amanah yang melibatkan Presiden, Timbalan Presiden dan juga 3 orang naib Presiden. Okey, saya nak kongsikan ini Itu 900. Apa yang dipanggil perancangan. Bagi saya lah sebahagian daripada nak kata apa? Saya nak tontonkan video ini mengenai satu temu bual oleh Khalid Samad. Khalid Samad bagaimana mereka bersama dengan Mujahid memperkatakan tentang apa yang dipanggil Presiden tak boleh pegang jawatan menteri dan orang yang ada menteri tak boleh jadi presiden. So sekarang kita dah tengok orang jawatan menteri tak boleh jadi presiden, ingat So sekarang ni okey, Mat Sabu mungkin taklah. Dr. Zulkifli mendapat undian tertinggi. Adakah naratif ini akan dipergunakan dalam pemilihan kali ini? Adakah ini bermaksud Mujahid masih lagi mampu untuk nak menjadi presiden sebab dia tidak menafikan bahawa seseorang yang menteri, dia kalau dia dia memang ada kemampuan, dia boleh juga menjadi presiden parti. So jangan guna kata-kata saya ini sebagai hujah untuk menolak siapa yang jadi menteri. So, ini bukan kempen. Ini bukan kempen. Ini saya cakap saya teori. Saya teori organisasi. Sebaik-baiknya presiden tu dia pantau menteri-menteri. Kalau daripada parti dia ada 5-6 menteri. Dia pantau prestasi menteri-menteri dia. Tapi kalau dia sendiri juga seorang menteri, maka dia pun sibuk dengan kementerian yang dia kena jaga. Lepas tu siapa nak pantau dia? Kan dia dah sudah presiden. Secara teorinya saya memang lebih cenderung supaya presiden itu dia memantau prestasi semua menteri dan semua pemimpin dalam parti supaya dia memberikan dia menentukan prestasi yang baik dan hala tuju yang jelas bagi semua dan sepanjangnya. Okey, itulah apa yang diperkatakan oleh Khalid Samad. So
Benda yang sama juga diperkatakan oleh Mujahid. Saya tengah cari file dia, video dia, bahawa siapa-siapa yang jadi menteri tak sepatutnya menjadi presiden. Sebab apa? Mereka tidak ada masa untuk nak menguruskan parti, sibuk dengan tugas-tugas menteri. Entahlah, naratif ini nampak bagi saya agak songsang kerana kita tahu dalam politik presiden parti, kalau kamu tak berjawatan dalam kerajaan, tak gunalah you fight hard untuk nak jadi presiden. Okey, ini kita dengar Mujahid berkata mengenai isu yang sama, pelantikan presiden. Okey, ini Mujahid semasa ditemu Yalah, Amanah ni umur dia baru 8 tahun. Keterujaan ahli Adakah untuk ini melihat Presiden Amanah lebih orang kata apa, maju ke depan, mungkin di atas keperluan wajah yang baru. Jadi saya tak boleh nak sekat keterujaan itu dan terpulanglah kepada ahli-ahli amanah yang akan diwakili oleh setiap kawasan untuk membuat pilihan yang terbaik. Apa hasrat mereka, siapa yang mereka rasa sesuai untuk disenaraikan di kalangan 27 yang paling penting. Kemudian di kalangan 27 campur dengan sayap-sayap Wardah, Awan dan juga Pemuda, mereka akan sama-sama dia berunding siapa yang layak. Dan saya yakin perwakilan bila dia hantar 27 orang ni, dia menghantar mereka yang dia bagi kepercayaan untuk menentukan, dia delegate lah maknanya, untuk menentukan arah hala tuju parti ke mana nak pergi. Dan dengan itu mereka akan melantik lah siapa jadi presiden, siapa timbalan, siapa naib, yang kita nama top 5. Tapi hari tu Boleh, saya tak menafikan bahawa seseorang yang menteri, ini yang kita dia tengok kalau tadi, dia dia memang ada menteri-menteri. Kalau daripada parti dia ada 5. Tonton balik Mat Sabu. So itulah naratif yang mereka sejak sebulan dua ini sebelum pemilihan untuk nak bagi tetahlah berkempen sama-sama ahli supaya presiden parti tidak berjawatan menteri. Tapi kalau kita tengok ini, tempat tertinggi dengan 900 undi, Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, mendapat undi tertinggi. So kalau itu naratif itu yang digunakan pakai, Mat Sabu saya rasa entahlah untuk nak melantik, macam saya cakap tadi, untuk nak melantik beliau menjadi presiden dengan berada di kedudukan ke-8. Mana 8? Agak dari segi moral tewas. Minta maaf, bagi moral politik dia tewas. Presiden patutnya sentiasa berada di atas. Kalau dia mendapat sokongan padu, dia sepatutnya berada di atas. Tapi dengan 613 undi berbanding dengan 900 yang diperolehi oleh Dr. Zul, dia menjadi kekalahan moral yang besar kepada seorang siapa sajalah. So untuk nak melantik Dr. Zulkifli sebagai presiden, orang yang nombor 2 pula Khalid Samad yang tak mahu kan presiden parti berjawatan menteri sebab dia tak nak jawatan, dia kalah di Setiawangsa baru ni. So siapa? Adakah kemungkinan Khalid Samad juga akan dilantik sebagai presiden? Untuk nak letak Mujahid, dia ada tempat keempat. So dia berada di kedudukan ketiga. Sorry, keenam tadi ya. So adakah kalau ikut naratif teori yang mereka cuba masukkan dalam inilah parti amanah, adakah Khalid Samad? Tapi kalau kita tengok berbanding Khalid Samad dengan Mujahid dari sokongan ya, dengan kedudukan ketiga, dengan kedudukan ke-6, Khalid Samad kalau betul lah nak tolak siapa yang ada jawatan menteri ke tepi, tak mau diletakkan sebagai kepimpinan top 5 parti, Khalid Samad saya rasa kemungkinan besar
akan diangkat menjadi presiden. Dan timbalan presiden dia entahlah sama ada Adli ke ataupun Mujahid Yusof Sawa. Saya nak kata apa? Tak apalah, hidup ni sentiasa bagi saya kalah menang sesiapa dalam parti tu perkara biasa. Kalau kita betul lah, kalau betul lah pun Mat Sabu tak dilantik kali ini, biarlah. Setiap orang dah pernah melalui ranjau perjalanan politik. Kita selalu ambil contoh apa yang berlaku kepada Perdana Menteri apa kita lah, Anwar Ibrahim. Bayangkan tahun 98. Berapa tahun menjadi timbalan presiden. Menteri Kewangan 9 tahun. Naik segala macam hierarki daripada Parti UMNO. Dah duk tunggu cok sikit lagi dah nak jadi Perdana Menteri. September. Atuk punya hal dipancung. 98. Itu bukan dia keluar pun bukan setakat rehat-rehat saja. Bergelumang dengan segala macam kes mahkamah, kes liwat, di penjara 11 tahun. 2023 selepas 23 tahun. Muncul kembali menjadi presiden 2021 jadi presiden PKR dan kembali menjawab jawatan Perdana Menteri selepas 23 tahun menunggu. Okey. So itulah, tak logik tapi dua-dua orang seia sekata dengan Mujahid. Ingat logik tak logik tapi orang mana itulah yang mereka katakan. Wow, 1,000 lebih sekarang. Terima kasih semua hamba datang. I vote for Khalid Samad. Saya vote for... Tak apalah, tak payah cakap. Okey. Saya nak kongsikan satu ucapan Mamat Sabu kita semalam. Semasa, itulah ucapan Presiden. Tengok apa harapan beliau bersama Pakatan Harapan. Okey, kita tonton video ini sekejap. Masa depan amanah. Okey, kita tonton apa yang Mamat Sabu kita sebut di sini. Nak menubuhkan parti senang. Nak mempertahankan keberadaan parti memang sukar. Tokoh-tokoh yang besar menubuh parti negara tak dapat berlangsung panjang umurnya. Lebih hebat lagi, segala tokoh yang berada dalam UMNO berpindah ke Parti Melayu Semangat 46. Hebat pemimpin-pemimpinnya. Bekas bendahari, bekas naib presiden, MKT, menteri-menteri, tapi hanya hidup 2 kali pilihan raya sahaja. 2 kali. Apakah amanah akan ikut jejak langkah itu? Tidak sama sekali. Sebab kita membina parti berdasarkan koalisi antara kita dan kita tahu kita tidak kuat, kita berpaut dengan rakan-rakan yang lain dalam coalition dulu Pakatan Harapan, sekarang Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan termasuklah bersama kita Barisan Nasional dan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Mungkin ada yang kata sukar untuk mengukur kekuatan Parti Amanah Negara ini secara objektif karena Amanah bertanding pilihan raya sebagai rakan koalisi dalam Pakatan Harapan. Sesungguhnya ramai yang tidak tahu bahawa itulah ukuran kekuatan Parti Amanah Negara, yakni kekuatan strategi dan pendekatan politik yang menganjurkan politik koalisi atau coalition building sebagai asas kekuatan untuk memenangi pilihan raya. Ramai yang sedar hari ini bahawa telah berlalu politik one party dominant system atau sistem satu parti dominan. Okey, itu antara ucapan padu oleh Mamat Sabu kita semasa perasmian convention Presiden semalam di Kelang. Okey, hari ini sudah ada pemilihan, sudah ada keputusan pukul 5.30 tadi dan keputusan yang saya rasa ramai tak menjangkakan. Okey, so yang baru datang hari ini 1,100. Yes, jangan lupa support sesi ya.
Petang ni apa tak nak sapa belanja ayak pun dah kering dah. Harap ayak tonik je pun dah sejuk sikit dah. Okey, kita nak ulang balik keputusan. Apa ni? Okey, kita tengok balik. Sekali lagi jap jap Saya nak kongsi balik keputusan terkini, keputusan pemilihan yang pemilihan ahli jawatankuasa mana dah sebut PAS juga lah. Okey, kita tonton balik, besarkan sikit Okey. Ini keputusan terkini Dr. Zulkifli meraih undi tertinggi pemilihan jawatankuasa pimpinan amanah. Okey, beliau adalah sebelum ini dia adalah pengarah strategi amanah. So, hari ini dengan lebih katakan 1,000 wakilan membuang undi bagi memilih 27 posisi ahli jawatankuasa pimpinan amanah Nasional Berat. So, Dr. Zulkifli mendapat 900 undi. Hanya 1 undi lebih daripada yang Alik Samad yang berada di kedudukan kedua. Memang rapat betul Alik Samad. Dia kalah dalam Parlimen Titiwangsa. Baru-baru ini Dr. Zul menang di Parlimen Kuala Selangor kan. So dilantik menjadi menteri menteri kesihatan dalam rombakan. So dulu Khalid Samad menjadi menteri wilayah. Okey. So Zulkifli Mat Sabu penyandang Presiden Amanah berada di tempat ke-8 dengan 613 undi. 613 undi. Okey. So kita tengok lagi ini secara ringkas dia itulah seperti yang kita tahu seperti DAP pemilihan amanah tidak melibatkan undian untuk 5 jawatan tertinggi parti. Okey, dia melibatkan pemilihan 27 ahli jawatankuasa dan juga pemilihan ketua warna wanita 3 lagi. So menjadikan 30 orang inilah yang akan bersidang, akan memilih top 5 kepimpinan amanah selepas ini. Okey, so ini berikut inilah So macam dia cakap ini yang kalah yang ni yang kalah tau. Mazlan dikatakan lebih daripada 100 orang, 102 saya telah menawarkan diri untuk dipilih dalam 27 ahli jawatankuasa. So yang tercicir, yang tertenang keluar Mazlan Aliman, orang kuat Felda, ingat dulu satu ketika lalu, dan pengurusi amanah Johor, ahli parlimen, saya pun lupa, Aminul Huda ni Hasan tewas. So tu Zulkifli Ahmad, Khalid Samad 899, Azli Yusof, saya tak tahu nak popular sangat brother ni 755, Mujahid Yusof 699. Di tempat ke 2, 3, 4 Mujahid Mahfuz 5, Suhaizan Kayat ke 6. Ini itulah penyandang pemenang PRK Pulai baru ni menggantikan inilah tempat Allahyarham Salahuddin Ayub. So tempat ke-7 Adli Sa'ari bekas sebelum ni naib presiden, dan Muhammad Sabu di tempat ke-8 613. Nampak macam mana? Pemilihan apa orang dah pilih Mak Sabu di tempat ke-8. Okey, 9 ke-10 Tomaria, ke-11 Raja Baharul Bahrain, Hatta Rabli di tempat ke-12, Faiz Fazil ni tempat ke-13, Sani Hamzan, ahli bekas ketua pemuda dan juga ahli Parlimen Ulangat di tempat ke-16. Amfan Asyari, Mai Saleh, orang Kedah, apalagi yang lain ni, Nizar Jamaluddin, bekas menteri Besak Perak dulu, di tempat ke-19, 20. Ridwan, Ustaz Ridwan Bakar yang yang tuan-tuan tengok dia punya ada doa viral yang dirampas di hari pemilihan pada Muktamar PAS tahun 2015 dulu Dr. Rizwan ni. Dia masih lagi aktif di Kedah. So itulah yang ke-7, 27 ni mungkin Sarawak ke Amanah Sarawak. So itulah keputusan pemilihan terkini
Parti Amanah. Apa yang boleh kita berkatakan? Itulah politik, dan dalam politik apa saja berlaku, apa saja kemungkinan boleh berlaku. Okey. So ramai, wow, 1,200. Terima kasih apa minat weh, nak senja ni, nak maghrib ni, 7.3 minit dah. Dah gelap dah sekarang ni. Saya sebenarnya petang ni tak ada plan nak live. Saya ingat saya nak buat kerja kat luar dah. Saya punya kerja kat luar, tapi bila terbaca keputusan terkini ni, terus bersemangat, dan alhamdulillah 1,000 orang datang petang ini bersama saya. So apapun, kita ucapkan tahniah lah kepada mereka-mereka ini. Tapi okey, kita kena faham lah. Kemenangan okey, menang, tapi datang dengan tanggungjawab besar. Okey, kita kena faham kemenangan mereka ini, siapa-siapa pun lah yang akan dilantik menjadi presiden jam maghrib dah Halim, bukan untuk nak dibanggakan, tapi datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab besar, bukan setakat nak menjaga amanah, nak bersama Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni memerlukan amanah untuk apa? Untuk nak lawan naratif-naratif PAS ni, doktrin-doktrin PAS ni yang kita semakin hari semakin hebat. So tugas besar. Okey, adakah hampa mampu? Siapa-siapa lah. Adakah Dr. Zulkifli mampu? Adakah Khalid Samad kalau dilantik jadi presiden mampu? Adakah si Mujahid mampu nak menggalas tugas berat ni? Makin ikatlah. Ya, dah masuk belum? Saya belum nampak nak lepas ya. Saya belum masuk bank lagi. Apapun itulah. Kita tunggu malam ni, kita live sekali lagi pukul 11 nanti. Tengoklah siapa yang akan dipilih daripada 27 orang ini, siapa yang akan dipilih menyandang jawatan top 5 dalam amanah. Tapi kemungkinan besar lah saya nak habiskan kat sini ya. Kemungkinan besar untuk 30 orang ini memilih Mat Sabu sebagai presiden. Melesit, peluang dia berada di kedudukan ke-8 bukan satu kedudukan yang baik untuk penyandang presiden. Dari segi politik dia, beliau tewas. Dari segi moral, sokongan, maksud dia kepimpinan ahli-ahli amanah tak penuh yakin untuk beliau terus memimpin amanah. Macam mana? Itulah amanah. Kita tak ada. Kita tak boleh. Kita terus, kita tak ada kuasa. Okey. Yang ada hanyalah 30 orang ini yang entahlah sama ada besar malam ni. Saya rasa malam ni dia akan settle jugalah. Okey. So, terima kasih semua sekali lagi yang datang live bersama saya kali ini. Teruskan memberi sokongan kepada HRC. Selamat petang, salam maghrib. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni pukul apa? Pukul 11 ke, tengoklah pukul 10.30. Selong keluar saja keputusan pemilihan ni lah, top 5 presiden ni, kita akan live. Okey. So, terima kasih kerana terus bersama saya sekali lagi. Yang datang minta maaf saya tak sempat nak baca komen-komen banyak ini hari ya. Ya, terima kasih Rimau Sumatera. Lama kau tak muncul lah Rimau. Naim, Bonros, Bukit apa semua. Okey, Nurhana apa semua. Samalah, ramai-ramai lagi ya. Alright. InsyaAllah. Kita jumpa lagi malam ini. Saya sudahi dengan salam maghrib. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Lawan tetap lawan. Okey. Masalah kemiskinan sekarang ini Saya Anwar bin Ibrahim dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu penghinaan kuasa kepada mana-mana pemimpin dalam parti. Saya nak sabu kalah. Alah, bang. Siapa menang? Duduk tempat ke-8.
Ya Allah, siapa menang? Zul, Dr. Zul. Nombor 2 Khalid Samad. Tahu? Boleh ke? Tak tahu kita macam mana. Kalau dia tak ada jawatan dia macam mana?